Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan topik yang seterusnya, iaitu peralatan-peralatan astronomi. Jadi bila kita mengkaji tentang astronomi pada hari ini, kita kalau dulu kita hanya gunakan mata saja untuk mencerap, dan kemudian kita gunakan peralatan lain seperti teropong dan sebagainya, dan hari ini pun kita gunakan teropong yang lebih besar daripada yang kita ada pada hari ini. Okey, jadi apakah peralatan yang selalu digunakan oleh ahli astronomi amatur dan juga profesional? Okey, saya anggap diri saya sebagai amatur lah, kerana saya tidak mengkaji astronomi ini secara profesional, tidak menghasilkan duit dan sebagainya. Okey, jadi apakah peralatan yang ahli astronomi amatur gunakan, dan mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat video ini yang tuan-tuan gunakan. Okey, jadi yang pertama sekali, yang paling utama lah, daripada dulu, pada awal tamadun Eropah dulu sampailah ke hari ini, adalah teleskop. Jadi mungkin sebahagian kita mempunyai teleskop, dan mungkin sebahagian kita juga dah pernah lihat objek-objek di langit, planet-planet dan sebagainya melalui teleskop. Jadi teleskop ini adalah yang paling penting lah dalam bidang astronomi, yang digunakan oleh ahli astronomi amatur dan juga profesional. Kalau dulu kebanyakan yang profesional sahaja yang boleh gunakan, tapi pada hari ini dah ada banyak teleskop yang mampu milik dan yang boleh digunakan oleh ahli astronomi amatur. Baik, yang seterusnya adalah komputer. Okey, jadi komputer ini biasanya digunakan oleh yang berminat untuk fotografi lah, fotografi, dan juga untuk ahli astronomi profesional untuk menganalisis data daripada cerapan yang kita lakukan tadi. Dan peta bintang. Jadi peta bintang pun digunakan, kerana peta bintang ini kita boleh tentukan dekat mana kedudukan. Kalau zaman dulu, tamadun Islam dulu, digunakan astrolab sebagai peta bintang, tapi hari ini kita ada yang lebih mudah lah untuk difahami, iaitu peta bintang. Mungkin sebahagian tuan-tuan pernah lihat lah peta bintang yang bentuk macam rectangle tu, yang bentuk segi empat, sama sisi tu. Jadi daripada peta bintang itu kita boleh tahulah dekat mana kedudukan bintang-bintang yang berada. Dan lebih canggih lagi, hari ini kita tak gunakan lagi dah peta bintang itu, kita gunakan software, kita gunakan aplikasi dekat dalam telefon kita, dan kita adalah banyak aplikasi sebagai contoh Sky Safari, Sky Map dan sebagainya. Okey, dan yang seterusnya adalah kamera. Okey, kamera ini biasanya untuk ahli astronomi yang amatur, yang minat kepada astrofotografi, dan juga kepada ahli astronomi profesional untuk merakam objek tersebut. Okey, sebab kalau kita guna mata saja, lepas kita lihat habislah kita tak nampak. Tapi bila kita ada kamera, kita boleh rakam gambar, maka kita boleh dapat gambar tersebut untuk kita analisis dengan lebih mudah lah. Okey, jadi kita lihat berkenaan dengan teleskop. Teleskop ini saya cerita secara ringkas, kita ada 3 jenis yang anda perlu tahulah, iaitu yang pertama adalah teleskop biasan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai refractor. Okay, refractor iaitu teleskop biasan seperti yang dilihat dalam gambar rajah ini. Jadi ini adalah teleskop biasan lah, dan biasanya kalau ahli astronomi yang merakam gambar, astrofotografer, dia biasanya akan gunakan teleskop biasan. Okay, teleskop biasan, dan biasanya teleskop dia pendek-pendek saja, dan ada sebahagian yang panjang lah. Okay, sebagai contoh dalam gambar ini adalah teleskop yang panjang sedikit. Dan yang kedua adalah teleskop pantulan ataupun reflector. Kadang-kadang orang sebut juga sebagai Newtonian teleskop ataupun Newtonian reflector. Okey, kerana yang antara yang pertama menggunakan teleskop ini ataupun yang mencipta teleskop ini adalah Isaac Newton sendiri. Okey. Jadi teleskop pantulan ini bezanya dengan biasan adalah yang biasan dia menggunakan kanta, manakala teleskop pantulan dia menggunakan cermin. Okey, dekat belakang itu, dekat belakang teleskop ini dia ada cermin. Okey, dan yang seterusnya adalah teleskop Cassegrain, ataupun kadang-kadang disebut sebagai teleskop gabungan lah, teleskop compound. Okey, saya biasa sebut sebagai Cassegrain. Kita ada 2 jenis, cuma yang biasa digunakan hari ini adalah Maksutov Cassegrain. Okey, kerana kalau kita lihat, dia sebenarnya adalah dia glass. Okey, dia ada kaca dekat sini yang boleh menapis cahaya yang masuk. Kemudian dia ada cermin dekat belakang ni dan juga dekat depan ni. Jadi apa yang dia buat adalah dia boleh dapatkan focal length, ataupun dia dapat zoom dengan lebih jauh, tapi dalam bentuk yang lebih kecil, yang lebih compact. Dan biasanya teleskop jenis ini dia mudah ataupun sesuai untuk kita bawa lah, untuk kita bawa untuk travel dan sebagainya, dan juga kita boleh lihat planet dengan lebih jelas menggunakan teleskop ini. Okey, jadi ini adalah 3 jenis teleskop yang ada, dan mungkin sebahagian tuan-tuan ada teleskop, jadi tuan-tuan boleh tahulah teleskop mana yang tuan-tuan miliki. Okey, jadi satu lagi benda yang mungkin sebahagian kita tak tahu adalah kebanyakan ahli astronomi profesional. Yang profesional ini maksudnya bekerja di universiti sebagai profesor
Dan sebahagiannya ada juga yang bekerja di balai cerap, cuma kebanyakan yang profesional ini dia sebenarnya tidak bekerja di balai cerap. Okey, kita tahu ada balai cerap merata tempat. Di Hawaii ada, di Chile ada, macam dekat Malaysia kita ada di Langkawi, balai cerap Langkawi, dan banyak lagi lah balai cerap di dunia ini. Tapi kebanyakan ahli astronomi profesional dia tidak bekerja di balai cerap. Sebagai contoh, banyak ahli astronomi di Malaysia ini yang profesional dia berada di universiti sebagai pensyarah, okey, sebagai ahli astronomi yang mana dia punya bidang dia mengkaji itu menggunakan komputer saja. Dia banyak duduk dekat dalam bilik dan data daripada balai-balai cerap ini masuk ke dalam komputer dia melalui internet dan dia boleh menganalisis data tersebut daripada internet sajalah. Okey, dan ada juga sebahagian yang saya kenal yang tidak tahu pun mengambil gambar daripada teleskop, kerana tugas ini untuk mengambil gambar daripada teleskop ini biasanya diberikan kepada petugas dekat balai cerap lah, ataupun engineer yang bekerja di balai cerap. Okey, dan sebab itu kebanyakan yang biasa yang pandai menggunakan teleskop ini adalah ahli astronomi amatur. Okey, dan jadi sebab itu ahli astronomi amatur ini juga penting dalam kajian astronomi supaya dia dapat membantu bersama-sama dengan profesional untuk mengkaji dengan lebih mendalam tentang astronomi. Okey, jadi kebanyakan yang profesional ini dia menganalisis data daripada teleskop-teleskop yang besar lah. Seperti yang kita tahu, kita ada banyak sangat teleskop. Di Sepanyol ada banyak, di Hawaii ada banyak, dan juga kita ada teleskop-teleskop di angkasa. Jadi bila kita ada banyak teleskop, maka banyak maklumat yang masuk. Cuma masalahnya adalah kita tidak cukup ahli astronomi untuk mengkaji tentang cerapan-cerapan yang kita dapat. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah kita serahkan sebahagian tugas ini kepada masyarakat. Okay, sebab itu kita ada citizen science yang boleh mengkaji tentang objek-objek ataupun hasil-hasil cerapan yang kita dapat daripada banyak-banyak teleskop ini. Okay, jadi seterusnya untuk tajuk ini kita akan lihat dalam video yang seterusnya lah. Okay, setakat itu saja untuk video ini. Jumpa lagi pada video yang seterusnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk anda lihat tajuk inilah, video ini dalam beberapa hari yang akan datang.